A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amma ba'du. Kita masuk ayat 84 kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Okey, sebelum kita tadabbur ayat 84, ayat 84 adalah sambungan ataupun melengkapkan lagi apa yang disebut dalam ayat 83. Okey. Cuba tengok balik ayat 83. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa dia perjanjian tersebut? Pertama, la ta'buduna illa Allah. Jangan kamu sembah melainkan Allah sahaja. Dan ini juga sebenarnya perjanjian kepada semua manusia, bukan Bani Israel sahaja. Dan kita selalu mengulanginya di dalam solat, kan? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Okey. Jadi ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, pertama ialah la ta'buduna illallah. Jangan kamu sembah melainkan hanya Allah sahaja. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Selepas Allah yang menciptakan kamu, yang menjaga kamu, yang memberi rezeki pada kamu, maka manusia yang paling berjasa kepada kamu ialah kedua ibu bapa. Yang ketiga, wazil qurbah, dan berbuat baiklah kepada kaum kerabat, sanak saudara kita yang ada pertalian. Yang keempat, wal yatama, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Bahkan ada ayat yang Allah mencela, Allah menyifatkan antara sifat orang yang suka mendustakan agama ialah fazalika yadu'ul yatim. Itulah orang yang mengherdik anak yatim. Siapa tu? Pendusta agama. Wal masakin, dan yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Allah juga mencela siapa yang tidak memberi makan kepada orang miskin, iaitu dalam ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu juga pendusta agama. Kemudian wa qulu lin-nasi husna, dan berkata baiklah kepada semua manusia, termasuklah orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Bercakaplah dengan bahasa yang lembut
Tunjuklah akhlak yang mulia kepada mereka, sebab kamu adalah umat yang terbaik, kamu adalah umat contoh. Dan seterusnya, wa aqimus salah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Jadi solat dan zakat yang keberapa tu? Yang ketujuh. Zakat yang ke-8, kan? Kenapa solat yang ketujuh? Sedangkan solat adalah imaduddin, solat adalah tiang agama, solat adalah rukun Islam. Kenapa letak solat yang ketujuh? Sebab solat adalah hanyalah sebagai alat sahaja, bukan sebagai matlamat. Solat adalah alat untuk sampai kepada matlamat. Apa matlamat daripada solat? Apa tujuan daripada solat? Apa tujuan daripada solat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran, kan? Jadi solat hanyalah alat. Tujuannya pada untuk melahirkan orang yang berakhlak mulia. Dan akhlak yang paling mulia ialah bila dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila dia beradab dengan kedua ibu bapaknya. Maka sebab itu dalam ayat ini Tuhan sebut matlamat dahulu. Matlamat daripada ibadat, matlamat daripada solat ialah nak melahirkan orang yang berakhlak mulia, dengan ibu bapaknya baik, dengan orang ramai yang baik, dengan anak yatimnya dia jaga, dengan orang miskin dia selalu bagi makan. Itulah sebenarnya tujuan solat, zakat dan ibadat-ibadat yang lain. Okey. Tetapi akhirnya Tuhan kata apa? Summa tawallaitum. Kemudian kamu berpaling daripada perjanjian tersebut, illa qalila, kecuali sedikit sekali yang benar-benar melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kamu berpaling, wa antum mu'ridun. Kamu dia kalau berpaling, tawallaitum saja dah teruk dah. Ditambah pula mu'ridun. Bukan setakat dia tidak melaksanakan perjanjian, tapi dia kata apa? Paling punggung. Macam Tuhan sebut dalam ayat lain, orang Yahudi mencampakkan kitab Al-Quran di belakang. Bukan dia campak, tapi Allah nak gambarkan bahawa orang Yahudi betapa kurang ajar dan tidak beradab dengan Allah. Bukan setakat dia tak terima, tak beramal dengan Al-Quran, tapi Quran tu seolah dia campak ke belakang. Makna apa tu? Dia tidak akan pandang lagi kepada Al-Quran. Okey. Kemudian ayat 84. Ini sambungan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Wa iz akhazna. Cuba terjemah. Wa iz, dan ingatlah ketika mana akhazna, kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian dengan kamu. Siapa kamu? Bani Israel. Perjanjian ni dengan Bani Israel. Bani Israel di zaman siapa? Zaman Nabi Musa. Tapi ayat ni tuju kepada kamu. Kamu tu Bani Israel yang mana tu? Zaman Nabi Muhammad. Kenapa yang melanggar perjanjian ialah Bani Israel di zaman Nabi Musa, tapi ayat ni dituju kepada Bani Israel ataupun Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab perangannya sama. Mereka mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dan mereka tidak menafikan. Maka Allah menuju kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi. Sebab perangannya sama, tidak ada perubahan. Okey, apa lagi perjanjian? La tasfikuna dima'akum. Jangan kamu menumpahkan dima'akum. Dima' tu jamak, plural. Kalau satu, dam. Biasa sebutkan dam. Siapa yang biasa sebut?
Pertama orang buat haji. Yang kedua pakcik yang pension. Kan? Main dam kan? Jadi dia main dam tu sebenarnya dia main apa? Darah. Kan? Darah siapa tak tahu. Jangan kamu tumpahkan darah-darah kamu. Apa maksud tumpahkan darah di sini? Jangan kamu bunuh. Tumpahkan darah maksud dia bunuh lah. Kan? Tapi ada tak orang bunuh tak? Orang tumpahkan darahnya sendiri ataupun orang bunuh diri sendiri? Ada tak? Ada. Siapa dia? Okey, larangan dalam ayat ni Tuhan kata jangan tumpahkan darah kamu, jangan bunuh diri kamu. Adakah Tuhan larang bunuh diri ataupun Tuhan larang jangan bunuh orang lain? Ha? Dua-dua? Tak. Sebelum tu ada tak orang Yahudi bunuh diri? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada yang bunuh diri, kenapa Allah nak larang? Allah larang makna ada pernah berlaku. Bukan bunuh diri tapi membunuh orang lain. Tetapi kenapa Tuhan kata bunuh diri? Jangan tumpahkan darah-darah kamu. Sepatut Tuhan kata apa? La tasfikuna dima'ahum. Jangan kamu tumpahkan darah-darah mereka. Bukan darah kamu. Kenapa? Ya? Ha? Kan umat Islam adalah seperti satu jasad. Kan? Orang Islam, semua umat Islam adalah seperti satu jasad. Bila sakit di kaki, yang merasakannya ialah di satu badan. Satu badan. Jadi orang lain tu, walaupun bangsa lain, tapi bila dia beragama Islam, dia satu akidah dengan kita, satu agama, maka dia adalah seperti badan kita. Bila kita caci dia, mana kita caci? Diri kita sendiri. Bila kita bunuh dia, mana kita bunuh diri sendiri. Sebab tu Tuhan kata, jangan tumpahkan darah kamu. Bila kamu tumpahkan darah orang, sama seperti kamu tumpah darah diri kamu. Sebab orang itu, orang Islam adalah sebahagian daripada diri kamu. Sama juga dalam surah Al-Hujurat. Kan? Tuhan larang orang yang beriman. Wala tanabazu bil alqab. Ada tak? Cuba buka surah Al-Hujurat. Surah 49. Ayat 11. Ada. Ayat tu panjang, kita ambil bahagian tengah tu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jumpa? Jumpa tak? Wala talmizu anfusakum. Apa maksud dia? Janganlah kamu mencela. Talmizu tu daripada lamazah. Lamazah mencela. Kalau orang yang mencela, lamiz. Kalau seorang yang mencela, lamizun. Kalau ramai, lumazah. Pernah jumpa? Pernah dengar lumazah? Surah apa? Surah apa tu? Ha? Tak, surah apa? Yang ada perkataan lumazah. Surah Humazah kan? Surah Lumazah. Humazah kan? Macam mana ayat ada? Wailun likulli humazati lumazah. Lumazah daripada perkataan ni lah wala talmizu.
Apa maksud wailun? Celakalah likulli, bagi setiap orang yang humazah. Humazah. Wailun likulli humazah. Humazah mengumpat. Lumazah mencela. Apa beza? Mengumpat di belakang. Mencela depan-depan. Kadang-kadang kita kata sama perkataan sama. Depan-depan kita kata apa? Awak bodoh. Itu dia panggil apa tu? Lumazah. Bila dia balik rumah kita kata memang bodoh. Apa tu? Itu humazah kan? Yang mana satu dosa besar? Sama, dua-dua wailun. Dua-dua celaka. Okey, tengok surah Al-Hujurat. Tuhan kata apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan, wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu mencela anfusakum, diri kamu. Ada tak orang cela diri sendiri? Aku ni bangang lah. Ada? Tak ada. Tapi ayat ni Tuhan larang apa? Jangan cela diri kamu. Mana ada orang cela diri sendiri? Orang gila pun tak cela diri sendiri kan? Apa maksud jangan cela diri kamu? Jangan cela saudara kamu. Tapi kenapa Tuhan kata diri kamu? Sebab saudara kamu adalah sebahagian daripada kamu. Al-mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman seperti satu jasad. Dalam satu hadis yang lain, Nabi bersabda, la'anallahu man yal'anu walidayhi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia Allah melaknat siapa yang melaknat kedua ibu bapaknya. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua ibu bapaknya. Ada tak orang melaknat bapak dia? Ada? Tak ada, mana ada. Tapi kenapa Nabi kata Allah mencela, Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapaknya? Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana mungkin orang melaknat ibu bapaknya? Nabi berkata, siapa melaknat ibu bapa orang lain, maka orang lain akan melaknat ibu bapaknya. Jadi ibu bapaknya dilaknat. Apa punca? Sebab dia melaknat ibu bapa orang lain. Jadi seolah dia, bila dia melaknat bapa orang lain, seolah dia mengundang bapaknya juga dilaknat oleh Allah. Kan? Maka Allah melaknat siapa yang melaknat mak bapa orang lain. Walaupun mak bapaknya adalah kafir. Kecuali yang Allah melaknatnya. Boleh? Okey, kita balik pada surah Al-Baqarah. Okey, perjanjian seterusnya ialah yang tadi, jangan bunuh diri orang lain, jangan berperang. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu keluarkan ataupun usir diri-diri kamu min diyarikum, daripada diar. Diar tu jamaah. Kalau satu dar dah jadi bahasa Melayu, kan? Biasa dengar dar. Darul Syifa. Lagi? Darul Ihsan. Negeri Selangor Darul Ihsan. Jadi dar tu makna dia negeri. Kelantan Darul Naim. Terengganu Darul Iman. Yang paling kuat iman Terengganu lah. Okey, perjanjian kedua, jangan kamu usir diri kamu. Apa maksud mengusir diri kamu? Iaitu mengusir saudara kamu. Mereka itu adalah sebahagian daripada kamu. Bila kamu mengusir mereka, seolah kamu mengusir diri kamu sendiri. Jangan usir mereka daripada kampung ataupun negeri mereka. Kemudian aqrartum,
kamu berikrar, kamu bersetuju dengan perjanjian tersebut, wa antum tashhadun, bahkan kamu menyaksikan perjanjian tersebut. Kamu setuju, kamu terima dan kamu tanda tangan. Tetapi selepas itu apa berlaku? Ayat 85. Summa, kemudian antum, kamu. Dia sebenarnya ada ya antum. Ya tu apa dia? Wahai. Sebab tu dalam terjemahan ada tak wahai? Tak ada. Dalam terjemahan tak ada. Oh, dia tak terjemah. Asal ayat ialah summa ya haula'i. Kemudian wahai orang-orang ini, iaitu orang Yahudi. Haula'i, kemudian kamu ini taqtuluna, kamu membunuh anfusakum, iaitu kamu membunuh diri-diri kamu, bermaksud kamu membunuh saudara-saudara kamu. Tadi dah berjanjikan tak nak bunuh, tak nak berperang, tapi akhirnya kamu langgar. Itulah sifat orang Yahudi. Orang Yahudi. Tanda yang paling jelas orang Yahudi ialah apa saja perjanjian yang dibuat pasti dia akan langgar, pasti dia akan khianati. Sebab itulah kata ulama, siapa yang suka melanggar perjanjian, maka dia sama seperti orang Yahudi. Ya, perjanjian ni sebenar kita sendiri kan. Ada tak perjanjian kita dengan Allah? Ada tak? Ada. Apa dia? Ha? Apa dia? Ha? Apa perjanjian kita dengan Allah? Ni ayat ni bukan untuk orang Yahudi saja, tapi pengajarannya untuk semua. Tuhan nak bagi tahu penyakit manusia yang asalnya daripada Yahudi tapi akan merebak kepada semua umat manusia. Apa dia? Suka melanggar perjanjian dengan Allah. Perjanjian pertama apa tadi? Tidak menyembah Allah. Kan? Tidak menyembah Allah. Dia berjanji, kami wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi banyak dia sembah nafsu, banyak dia minta tolong bomoh. Kan, Raja Bomo, bukan minta kepada Allah. Yang paling jelas apa dia? Allah suruh kita sembah dia, termasuklah solat. Ramai tak yang solat? Majoriti umat Islam tak solat. 70% tak solat. Ini perangai Yahudi. Kan, janji nak sembah Allah tapi langgar. Janji dengan Allah juga ialah menutup aurat bagi wanita. Ramai tak menutup aurat? Tak. Jadi sebenarnya umat Islam ni, khususnya di Malaysia, dah lama ikut perangai Yahudi, iaitu suka melanggar perjanjian dengan Allah. Lepas tu kita dah kutuk Yahudi kan. Kita sebenarnya dah ikut lama orang Yahudi. Ada seorang Indonesia, dia selalu solat kat rumah saya di surau depan rumah saya. Dah lama lah, 3-4 bulan lah. Saya pun heran tengok dia. Sebab dia orang Indonesia, datang daripada Indonesia, tapi jaga solat 5 waktu berjemaah. Datang dengan apa? Bukan BM, bukan Merc, motor Honda. Cuma ada kesilapan dia. Bila dia sujud yang terakhir tu, imam bangun daripada sujud, dia tak bangun. Biasalah. Dia buat apa tu? Dia berdoa. Sebab mungkin dia belajar doa yang paling baik ialah ketika sujud. Maka dia ambil peluang sujud yang terakhir, dia sujud lama, kan? Sedangkan imam dah bangun. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab Nabi kata innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya tidak lain tidak bukan imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam rokok, rokok lah. Imam sujud, Imam bangun. Itu makna imam. Dan itu makna kita sebagai makmum. Jadi dah sebulan saya tengok dah Syekh sujud lama je. Kewajipan saya tegur tu. Saya tak tahu, tak kenal pun dia siapa dia.
Saya agak-agak lah orang Indonesia. Jadi minggu lepas saya ada peluang nak tegur dia. Saya tegur. Tapi sebelum tegur saya tanya dulu, awak duduk kat mana? Dia kata duduk Kampung Melayu Subang. Kerja kat mana? Bukit Jelutong lah, dekat rumah saya. Kerja apa? Jaga rumah Datuk. Jaga rumah Datuk. Mana kerja apa tu? Jaga. Ha? Datuk mana ni? Nak tahu? Tak payah tahu. Ha? Tak, bukan Datuk K, bukan Datuk B. Ha? Seorang Datuk. Saya kata Datuk tu kerja mana? Pegawai besar di Bukit Aman. Ha? Saya kata bagus awak ni. Awak daripada Indonesia kerja jaga, tapi boleh datang solat Jumaat 5 waktu. Kan? Dia kata apa? Saya memang saya syaratkan dengan diri saya, bila saya nak bekerja, saya pastikan kerja tu tak menghalang saya daripada solat Jumaat 5 waktu. Kalau tak, saya tak akan kerja. Dan saya yakin Allah bagi kerja. Dan kebetulan Datuk tu benarkan saya sambil bekerja, masuk waktu boleh saya pergi ke surau solat Jumaat. Datuk benarkan. Cuma Datuk je tak pergi. Dia tak cakap lah. Subhanallah. Tengok, perjanjian itu perjanjian manusia dengan Allah. Nak mentaati Allah kan. Kamu di mana saja kamu berada, kerja apa sekalipun, itulah perjanjian kamu dengan Allah. Apa dia? Untuk beribadat kepada Allah. Iyyaka na'budu. Yang paling besar dalam hidup kita bukan cari kerja, bukan cari makan, bukan berkahwin, bukan beranak pinak. Tak. Yang paling besar tanggungjawab kita ialah iyyaka na'budu. Pastikan ibadat kita diutamakan. Hubungan kita dengan Allah yang nombor satu. Yang lain itu insya-Allah Allah akan aturkan, Allah akan jaga. Tapi kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah, Allah tak akan jaga hubungan kita dengan manusia. Kan? Tengok, dia berazam, dia letakkan syarat. Allah permudah tak urusan dia. Jumpa pula Datuk yang benarkan dia untuk solat Jumaat. Sebab apa? Sebab tu ada janji, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Apa maksud dia? Adapun orang yang a'ta, suka memberi. Memberi apa ni? Memberi apa? Surah apa tu? Surah apa tu? Fa amma man a'ta wattaqa. Oh, letihlah nak cari. Ha? Surah apa? Surah Al-Lail. Kan? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan manusia ni lasyatta, berbagai-bagai, berbeza-beza. Tapi akhirnya sebenarnya ada dua jenis saja. Pertama, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi. Memberi apa ni? Memberi segala-gala, bukan duit saja. Ada duit dia bagi duit, tak ada duit dia bagi ilmu. Tak ada ilmu dia bagi masa, tak ada masa dia bagi tenaga. Subhanallah. Tengok hamba Allah ni Indonesia, dia bagi masa dia untuk Allah. Kan? Itu termasuk a'ta. Jangan kita fikir memberi hanya memberi duit saja, tak. Beri masa kita untuk Allah, beri tenaga kita untuk Allah, kan? Kemudian wattaqa, dia takut pada Allah. Walaupun datang daripada Indonesia, kalau dia tak pergi masjid pun tak ada siapa marah, tak ada siapa kacau. Betul tak? Orang tetap bagi gaji pada dia bila dia bekerja dengan baik. Tapi dia wattaqa, dia takut pada Allah. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia membenarkan segala janji Allah, khususnya janji syurga. Dia benarkan, dia percaya dan dia mencari. Maka apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah kata, pasti kami akan apa dia? Mudahkan baginya yusra, benda yang baik. Semua jadi mudah. Nak dapat kerja pun mudah, nak pergi masjid pun mudah, kan? Bergaul dengan orang pun jadi mudah, nak senyum pun mudah, semua jadi mudah. Subhanallah. Sebab apa? Dia melaksanakan janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Berapa ramai orang yang bukan datang daripada Indonesia, memang dia asal kampung tu, dan dia ada banyak kereta, tapi tak pergi masjid, kan? Kenapa tu? Manusia pandang mulia ialah orang yang bergaji besar, berkereta besar, berumah besar, beristeri
banyak. Kan? Dan manusia memandang rendah kepada apa? Orang yang bekerja, contoh seperti jaga buruh, orang pandang rendah, tapi nilai di sisi Allah berbeza. Allah mengangkat siapa? Bukan orang bergaji besar, bukan orang berpangkat besar. Tengok Allah angkat yang bekerja jaga. Dan ada 2-3 orang lagi jaga, memang pergi solat Jumaat. Ada ramai datuk-datuk yang tinggal kat situ, kereta besar, rumah besar tak pergi. Ya Allah. Nampak? Jadi nilai manusia yang betul, yang benar ialah di sisi Allah. Apa yang Allah nilai baik, baiklah. Walaupun manusia nilai tidak baik. Okey, boleh. Suami kita pergi tak solat 5 waktu? Pergi kan? Alhamdulillah. Sangka baiklah. Okey. Kemudian Tuhan kata apa? Summa antum haula'i. Kemudian kamu langgar perjanjian, iaitu dengan membunuh, berperang dan membunuh. Yang kedua, wa tukhrijuna fariqa, dan kamu mengeluarkan ataupun mengusir fariqa, sekumpulan, sebahagian, minkum, daripada kamu, min diarihim, daripada negeri-negeri mereka ataupun kampung-kampung mereka. Kamu berperang dengan orang Sungai Buloh, kemudian kamu halau orang Sungai Buloh keluar daripada kampung Sungai Buloh, kan? Contoh. Kemudian apa lagi? Tazaharuna. Apa makna tazaharuna? Kamu saling tolong-menolong, bantu-membantu, alaihim bil ismi, ke atas mereka, bil ismi, dengan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Apa beza? Ismu dosa, udwan permusuhan. Dan Tuhan sebut dua-dua. Bila Tuhan sebut dua-dua, pasti ada perbezaan. Apa beza dia? Ha? Apa dia? Apa beza? Nah, dosa dengan permusuhan. Ya, apa beza? Permusuhan tidak dosa. Okey. Dia dosa ni, kita ismu dosa yang melibatkan diri kita saja. Kita minum arak, kan? Kita contoh berzina, kan? Dosa tu melibatkan diri kita sahaja. Maka dia panggil apa? Ismu. Adapun udwan, melampau ataupun permusuhan, dia akan melibatkan orang. Kita bunuh orang, kita usir dia keluar daripada kampung kita, maka itu adalah udwan. Jelas? Jadi semua udwan adalah dosa. Faham? Semua udwan adalah dosa, tapi bukan semua dosa adalah udwan. Kita pergi tengok wayang, kan? Cerita tak baik. Itu dia panggil apa? Ismu ke udwan? Ha? Ismu. Lepas tu kita maki pula pelakon. Dalam muka tak handsome, berlakon tak pandai. Itu apa tu? Ha? Udwan. Dah mengompakkan, dah melibatkan orang. Okey. Dan apa lagi yang dilanggar oleh orang Yahudi? Kamu saling membantu untuk melakukan dosa dan permusuhan di kalangan kamu. Kemudian wa in ya'tukum usara, dan in, jika, ya'tukum, datang kepada kamu usara. Usara jamaah, plural. Kalau satu asir. Asir, apa makna asir? Tawanan perang. Kalau mufrad ada disebut dalam Al-Quran. Pernah dengar tak ayat ni? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Pernah dengar? Ha? Surah Sajadah? Tak. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Surah apa? Ha? Siapa cakap Al-Insan? Ha? Barakallahu fiik. Betul? Surah Al-Insan. Cuba tengok surah Al-Insan. Surah 76. Ayat 8. Jumpa? Okey. Tuhan nak puji sifat-sifat siapa ni? Sifat al-abrar. Orang yang suka buat baik, ahli syurga. Tuhan sebut sifat mereka semasa di dunia apa dia? Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka suka beri makan, suka bagi makan. Jadi suka bagi makan tak salah. Tak salah, bahkan terpuji, amalan terpuji. Tapi dia bagi makan, pertama Tuhan kata apa? Ala hubbihi. Dia bagi makan makanan yang mana ni? Yang dia suka. Kalau kita dah makan, yang baki tu kita bagi. Yang baki kita bagi yang kita suka ke tak? Tak. Itu bukan al-abrar. Yang kita suka yang mana? Sebelum kita makan. Kita bagi kat dia, kemudian baki dia kita ambil. Boleh? Kalau habis nasib lah. Subhanallah. Itu pun kita tak boleh amalkan. Kita bagi, tapi bukan yang kita sukakan. Itu bukan sifat al-abrar. Ha? Kalau dah banyak? Banyak macam mana? Tak kira banyak ke sikit. Yang penting yang kita bagi tu kita suka tak? Kita sayang tak? Oh, mana tak sayang lah tu, sebab banyak kan? Durian kalau kita beli, yang kita suka pada, kita makan dulu. Jangan makan dulu. Bagi kat orang dulu. Ustaz melepaslah bila saya nak makan. Susah, memang susah kan? Susah. Sebab itulah ada satu kisah salafus salih. Bila isteri dia masak, dia nak makan. Bila dia nak makan, ada datang orang miskin. Dia pun bagi makanan tu. Sebelum makan lagi, dia bagi pada orang miskin. Kemudian isteri dia mengeluh lah. Abang ni, saya masak penat bagi makan ke orang. Tak. Apa jawapan suami dia? Tak sayang, saya dah makan. Saya dah makan. Mana abang makan? Kan abang bagi pada orang miskin. Itulah maksud saya makan. Bila saya bagi pada orang, itu akan menjadi hak saya. Faham tak? Bahkan bukan setakat hak saya, Allah akan lipat gandakan lagi. Kalau saya makan, saya sendiri makan, sepinggan lah. Tapi kalau saya bagi pada orang lain, sepinggan tu jadi berapa pinggan? Boleh jadi digandakan sampai 10, sampai 700 dan lebih daripada 700. Jadi, sayang jangan risau. Jangan marah sebab abang memang dah makan, bahkan lebih banyak daripada yang sepatutnya. Boleh? Jadi bila kita masak, suami bagi ke orang lain, jangan marah. Bila kita kena marah? Sepatut kita marah pada suami bila? Bila patut kita marah pada suami? Memang tak patut marah. Tak patut marah. Suami mana boleh marah? Kita boleh bagi pandangan, bagi nasihat. Marah tak boleh. Boleh ke marah suami? Tak boleh. Tak boleh. Suami marah isteri boleh? Majoriti kata boleh. Oh, suami tak boleh marah pada isteri. Kalau isteri tak solat, suami boleh marah? Boleh. Tapi kalau suami tak solat, isteri boleh marah?
Tak boleh. Mana boleh? Tegur. Marah tak boleh. Abang, bangun sekarang. Mana boleh? Tak boleh. Tak adil lah macam tu, kan? Okey, tengok dalam surah Al-Insan. Sifat al-abrar apa dia? Mereka suka beri makan. Pertama, yang dia suka, yang dia sayang. Yang kedua, dia bagi makan pada siapa? Miskin, orang miskin. Ada tak sebut? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, orang tamannya. Ada? Ada. Orang kaya ada? Tak ada. Sahabatnya ada? Tak ada. Bukan tak boleh, tapi keutamanya ialah yang Tuhan sebut dalam Quran, miskinan. Yang kedua, yatiman, anak yatim. Anak yatim. Sebab itulah bila seorang sahabat yang keras hatinya, susah nak buat ibadat, dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hati aku keras, bagaimana aku nak lembutkan hati? Kan? Kalau orang mengadu pada kita, kita ustaz. Ustaz bagi apa? Anak saya degil lah ustaz. Ustaz bagi apa? Bagi ayat. Ayat apa ni? Ayat pelembut. Ayat yang keberapa tu? Ayat pelembut. Surah Taha. Ayat apa? 1 hingga 5. Saya pun tak tahu. Oh, hebatlah. Ayat surah Taha 1 hingga 5. Itu nak melembutkan hati. Oh, Nabi tak tahu. Nabi bila sahabat keras hati mengadu pada Rasulullah, Nabi tak bagi pun surah Taha. Nabi kata apa? Pertama, selalulah beri makan pada orang miskin. Yang kedua, bila carilah anak yatim dan sapu kepalanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Rupa-rupa tak ada ustaz pada Nabi, Ustaz bagi surah Taha. Selalu bagi makan orang miskin. Kemudian jumpa anak yatim, usap kepala. Kenapa ni? Jumpa orang miskin, bagi makan. Jumpa anak yatim, usap kepala. Kenapa? Sebab orang miskin biasanya dia perlukan makanan. Anak yatim biasanya perlukan kasih sayang. Gosok kepala dia. InsyaAllah akan menyentuh hati dan akan melembutkan hati kita. Kan? Kita selama ni hati keras ataupun anak hati keras, kan? Kita baca surah Taha ayat 1 sampai 5. Lembut tak hati? Lembut tak? Siapa biasa buat? Biasa buat? Lah, saya nak tanya ni. Siapa ada pengalaman? Oh, tak buat? Baca je. Betul lembut tak? Kalau betul-betul menjadi, saya nak bagi pada mak rempik tu. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, kenapa kamu tak menghayati Al-Quran ataupun hati kamu keras? Keras hati sebab apa? Bukan tak baca Quran, tapi sebab tak tadabbur. Tak tadabbur. Kalau kita baca ayat Al-Quran pada anak tak faham, kita tak faham, Allah kutuk, Allah cela. Kenapa tak tadabbur ni? Kenapa tak menghayati? Aku turunkan ayat bukan nak lembutkan hati dengan membaca sahaja, tak. Tapi dengan memahami dan dengan beramal dengannya. Maka insya-Allah Quran ketika itu akan menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kan? Okey, boleh Siapa lagi? Orang al-abrar. Dia suka bagi makan pada orang miskin. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, asira. Asira tawanan, kan? Betul kan? Kalau seorang asira, kalau ramai, dalam ayat tadi surah Baqarah, apa dia? Usara. Usara tawanan. Siapa ada nama asira? Tak ada. Okey, kita balik pada surah Baqarah.
Bila datang kepada kamu tawanan-tawanan perang, tufaduhum, kamu apa dah? Kamu minta tebusan daripada mereka. Kan? Kamu minta tebusan daripada mereka. Okey. Sebenarnya apa yang Tuhan nak sampaikan di sini? Ada perjanjian Bani Israel dengan Allah, ada perjanjian dia ikut, dia laksanakan. Ada perjanjian dia langgar. Bila dia ikut, bila dia langgar? Bila menguntungkan dia sesuai dengan nafsu, membawa kebaikan pada dunia dia, dia ikut. Tapi bila perjanjian dengan Allah tak menguntungkannya, berlawan dengan nafsu, dia akan batalkan, dia akan langgar. Okey. Yang di sini, apa yang dilanggar? Pertama, Tuhan kata jangan berperang, jangan bunuh. Dilanggar tak? Langgar. Yang kedua, Tuhan kata jangan usir saudara kamu daripada kampung negeri mereka. Dilanggar tak? Dan ada perjanjian, tak disebut dalam ayat ini, tapi Tuhan sebut apa yang mereka lakukan. Iaitu, bila kamu tawan, ada tawanan perang di pihak kamu, maka kamu bebaskan dan minta tebusan. Bayar pampasan. Itu adalah ikut agama, ikut kitab dia. Dia amal tak yang tu? Amalkan. Sebab apa dia amalkan? Menguntungkan dia. Dapat duit, dapat pampasan. Tapi yang berperang tu, Tuhan kata jangan berperang. Dia berperang juga. Kenapa? Kan berperang tu sampai mati. Kenapa dia berperang juga? Menguntungkan dia ataupun merugikan dia? Kenapa? Apa yang menguntungkan bila berperang? Nafsu suka berperang, nafsu suka menunjukkan dia hebat, nafsu suka menang, kan? Dan nafsu suka mendapat kuasa, dan semua tu tak akan dapat melainkan melalui peperangan. Kalau duk tengok je tak seronok, maka dia langgar perintah. Kemudian bila dia menang, dia masuk kampung, dia perangi orang kampung tersebut, dia nak buat apa pula? Dia nak kuasai kampung tersebut, maka dia nak halau orang kampung tersebut, kan? Jadi yang sesuai dengan nafsu, dia langgar je perintah Allah. Yang tak sesuai, okey. Kemudian Tuhan simpulkan apa dia? Wahwa muharramun. Dan ia apa dah? Muharramun, diharamkan alaikum, ke atas kamu, ikhrajuhum, menghalau mereka. Haram kamu mengusir kawan-kawan kamu, saudara kamu. Itu haram. Kenapa kamu usir? Kemudian Tuhan simpulkan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa maksud? Tu dalam bahasa Arab dia panggil harfu istifham. Huruf untuk soal. Tapi soalnya ada dua, istifham ada dua. Satu istifham hakiki, soal untuk dapat jawapan, nak pergi mana, bila datang, bila sampai. Satu lagi istifham majazi, soalan untuk nak mengingkari, bukan nak jawapan, bukan nak bertanya, tapi nak mengingkari. Dan ada juga istifham nak mencela, nak mengutuk, nak menghina. Kan? Contoh apa dia? Afala taqilu? Kamu tak ada akal ke? Jangan jawab. Ada. Itu mana tak faham soalan itu. Kan? Bila anak kita balik tengah malam. Kan? Bila balik tengah malam, kita kata apa? Dah pukul berapa dia ni? Anak kita kata, tu mak pukul 12. Mana dia tak faham soalan. Kita bukan nak jawapan, tapi kita nak mengingkari perbuatan dia yang balik lewat. Okey. Jadi soalan ini, Allah nak mengingkari perbuatan orang Yahudi. Apa dia? Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Adakah patut kamu beriman, percaya bi ba'di, dengan sebahagian kitab, ajaran kitab, dan wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur, kamu kafir dengan sebahagian yang lain? Adakah patut? Makna betul tak? Kita ambil ajaran agama ni ikut nafsu kita je. Yang kita nak ambil, yang kita tak nak kita tinggalkan. Betul tak? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah?
Sebab Islam ialah, apa makna Islam? Islam ialah kita menyerah diri semua sekali. Semua aspek kehidupan kita, kita serah diri kepada Allah. Tak ada dah ikut nafsu. Itu makna Islam. Dan Tuhan sebut dalam surah lain. Tuhan sebut dalam surah lain. Ha? Cuba tengok. Surah Al-Ahzab. Surah 33 ayat 36, muka surat 423. Muka surat 423. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36, muka surat 423. Okey, boleh? Cuba tengok. Wa ma kana lil mu'minin. Jumpa tak? Jumpa. Muka surat 423. Jumpa. Wa ma kana lil mu'minin. Dan tidak patutlah bagi mukmin, mukmin lelaki, wala mukminatin, dan tidak juga bagi mukmin wanita. Apa yang tidak patut? Iza qadallahu wa rasuluh. Bila Allah telah tetapkan dan juga Rasul telah tetapkan amra, sesuatu hukum ataupun sesuatu perkara, Allah dan Rasul telah putuskan, maka tidak patut bagi mukmin lelaki ataupun wanita an yakuna lahumul khiyarah. Ada bagi mereka pilihan. Tidak patut. Sangat-sangat tidak patut. Bila Allah dah putus, Rasul dah putus, dia masih buat pilihan. Boleh faham? Allah kata tutup aurat. Susah zaman sekarang ni. Susah nak dapat kerja, susah nak naik pangkat kan. Itu bukan beriman. Mana kamu tak beriman? Kalau kamu dah percaya pada Allah, semua yang Allah perintah, jangan buat pilihan. Ramai tak yang macam tu? Ramai. Kadang-kadang tengah-tengah buka aurat dia baca doa. Doa apa? Doa makan. Kan? Satu keluarga angkat tangan pula tu. Restoran mana tu? Restoran mamak. Allahumma barik lana fima. Dia tak baca, dia suruh siapa baca? Anak dia. Sebab dia tak hafal. Kan? Patut tak doa tu kamu baca, kenapa? Sebab sesuai dengan nafsu. Mudah je, ringkas je, satu saat kan. Tapi tutup aurat tu, alah, tak patut. Dalam bab menutup aurat, kamu buat pilihan. Aku tak nak pakai. Tapi dalam bab doa, kamu tak buat pilihan. Okey, saya baca doa. Macam nak. Jadi Tuhan silakan. Adakah patut kamu ambil yang kamu suka dan kamu tolak yang kamu tak suka? Tak patut. Dapat pahala tak? Kalau kita ambil separuh-separuh, dapat pahala tak? Macam tadi orang buka aurat kemudian baca doa makan. Dia baca doa makan tu dapat pahala tak? Oh, dapat ke? Okey, kita tengok Bani Israel tadi. Dapat tak pahala? Kita balik pada surah Baqarah. Fama jaza'u, sambung. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian ajaran Alkitab dan kamu kufur? Tuhan tak kata kamu tak beriman, tapi Tuhan guna perkataan kufur. Apa makna kufur? Engkar. Kalau tak beriman pun sama juga maksud engkar, tapi Tuhan nak bagi tahu hukumnya adalah kufur bila kamu memilih-milih.
Kemudian balasannya pada fama jaza'u man yaf'alu zalik. Maka tidak ada jaza. Apa jaza? Balasan. Man yaf'alu. Siapa yang melakukan zalika, demikian itu. Lakukan apa ni? Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Tidak ada balasan bagi mereka illa khizyun, kehinaan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Satu, di dunia hidupnya hina, tidak dipandang mulia oleh manusia, oleh masyarakat. Kemudian wa yaumal qiyamah yuraduna, mereka dikembalikan ila asyaddil azab, kepada azab yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai terhadap apa saja yang kamu lakukan. Allah tak pernah lupa. Yang kamu buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana sesuai dengan nafsu. Kan? Jadi daripada sini, Bani Israel tadi, ada tak yang dia buat sesuai dengan kitab, ajaran kitab mereka? Ada. Apa dia? Tawanan perang kan, dia minta tebusan. Dan yang tak sesuai, dia langgarkan seperti berperang dan mengusir keluar. Jadi ada juga dia buat benda yang sama dengan kitab. Tapi Allah terima tak? Allah terima tak? Apa dalil? Allah kata apa? Balasan kat dunia hina, dan di akhirat masuk azab yang pedih. Mana pahalanya? Kalau dia terima, Allah kata apa? Maka akan ditimbang di akhirat besok. Kalau amalan solehnya lebih berat daripada amal yang tidak baik, maka dia masuk syurga. Tak ada. Tuhan kata apa? Di hari akhirat nanti dikembali kepada azab yang sangat pedih. Kan? Mana dapat pahala tak kalau orang pilih-pilih ni? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sama juga kisah lembu yang kita belajar kan. Allah perintah sembelih lembu, dan akhirnya dia sembelih tak lembu. Akhirnya dia laksana tak perintah Allah. Tapi dapat pahala tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana hati dia ada puas. Semua persoalan dah dijawab oleh Musa. Lembu warna apa, lembu tua ke muda, semua dah hati puas, baru dia buat. Maka dia buat bukan kerana Allah, sia-sia. Dia buat kerana hati dia dah puas. Kalau dia buat kerana Allah, bila dia sembelih lembu? Awal-awal lagi. Tuhan kata, Nabi Musa kata Allah perintah sembelih lembu. Okey, sekarang juga kami buat. Ketika itu dia buat kerana Allah dan akan dapat pahala. Okey. Rugi tak orang yang buat maksiat tapi dalam masa sama dia buat kebaikan? Rugi tak? Rugi. Habis Ustaz takkan tak buat dosa langsung? Tak, kita ni kan Nabi cakap dah. Apa dia? Kullu ibni Adam khata'un. Semua anak Adam selalu buat silap. Dan sebaik-baik al-khata'in, sebaik-baik orang yang selalu buat silap ialah at-tawwabun, orang yang segera bertaubat. Jadi buat dosa bukan masalah, tapi masalah pada kekal dalam dosa. Tiap-tiap hari buka aurat, tiap-tiap hari baca doa makan. Itu masalah tu. Itu masalah. Kalau tiap-tiap hari dia tutup aurat, ada sekali-sekala dia terbuka kan, dia baca doa makan, itu tak ada masalah. Doa makannya insya-Allah akan mendapat pahala. Kan? Tiap-tiap hari dia solat, tiap-tiap hari juga dia mengumpat. Solat dapat pahala tak? Tak. Sebab apa? Tujuan solat mencegah mengumpat. Tapi solatnya tak ada makna, solatnya tak berkualiti. Sebab itulah yang kita biasa dengarkan kisah yang berlaku pada zaman Nabi, bila seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ada wanita yang solat malam banyak kan, puasa sunat banyak dan sedekah pun banyak, cuma satu je. Apa dia? Satu je, bukan dua, bukan 10. Satu je. Apa dia? Dia menyakiti jiran. Satu je. Nabi kata apa? Hiya ahli nar. Dia dalam neraka. Maknanya solat malam dia ada pahala tak? Sedekahnya ada pahala tak? Puasa sunatnya ada pahala? Tak ada. Kalau ada, kenapa Nabi cakap dia ahli neraka? Kan? Kenapa tak dapat? Sebab dia buat bukan kerana Allah. Apa bukti?
Allah kata jangan sakiti jiran, dia langgar aja. Yang ni aku tak boleh ikut. Solat malam, okey, sebab aku pun dah tua pun. Kan? Puasa pun, okey, sebab apa? Makan pun dah tak lalu, kan? Subhanallah. Tengok, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan yang dikira ialah ikut niat. Sebab tu dalam surah Al-Mulk, Tuhan kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Tuhan ciptakan kematian dan kehidupan nak menguji kita, kan, apa yang Allah nak lihat daripada ujian tersebut. Ayyukum ahsanu amala. Apa dia tu? Amalan yang paling banyak ke amalan yang paling ikhlas? Paling ikhlas. Kadang-kadang sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak, kan? Lepas tu dalam satu hadis ada Nabi sebut, sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Satu dirham telah mendahului dari segi ganjaran pahala 100,000 dirham. Yang ini sedekah 1 dirham, ini sedekah 100,000. Maka Nabi kata apa? Yang paling banyak dapat ganjaran pahala ialah yang sedekah 1 dirham. Mana boleh ustaz? Itu satu, ini 100,000. Mana boleh 1 dirham lebih baik daripada 100,000? Macam mana boleh jadi lebih baik 1 dirham? Ha? Tak, dua-dua ikhlas. Ni dua-dua ikhlas. Yang bagi 1 dirham tu dia ada 2 dirham sahaja. Yang bagi 100,000 dirham dia ada 1 juta dirham. Dua-dua ikhlas, tapi yang mana lebih bernilai? Yang ni lah, yang satu. Sebab apa? Dia ada sikit tapi dia bagi separuh daripada sedikit. Susah, kan? Yang mana lebih senang nak bagi? Yang 100,000 ke yang satu? Yang satu lah. Walaupun bunyi satu, tapi dia ada 2. Aku bagikan nanti nak makan apa, nak minum apa, anak aku nak makan apa. Tapi yang bagi 100, ada berapa lagi baki? Ya Allah, lebih mudahkan. Nampak? Jadi amalan ni yang paling penting ialah keikhlasan kita. Sebab itulah bila Nabi Ibrahim membina Kaabah, apa doa Nabi Ibrahim? Bina Kaabah dah amal soleh, kan? Bukan bina rumah sendiri ni, ini bina rumah Allah. Itu pun Nabi Ibrahim risau amalan dia diterima ataupun tak. Lalu dia berdoa. Apa doanya? Rabbana wa taqabbal minna. Wahai Tuhan, terimalah amalan kami ni. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun tak berapa yakin ibadat dia diterima. Lalu dia meminta, wahai Tuhan, terimalah ibadat kami. Okey, boleh. Tak boleh terima separuh, tak boleh amal separuh. Dalam konteks pemerintahan kita di Malaysia ni, jadi macam mana kalau kita tak menegakkan hudud? Macam mana tu? Amalan orang yang tak mau terima amalan pemerintahan cara Islam dan menjalankan hudud. Jadi macam mana tu, Ustaz? Adakah solat orang seluruh Malaysia ni tak terima? Itu macam mana, Ustaz? Tak, persoalan dia, kita tak tahu dia tolak tu sebab apa. Jadi kena tengok apa sebab dia tolak, dan betul tak dia tolak. Mungkin dia tolak sebab keadaan masyarakat masih jahil agama. Solat pun 80% pun tak solat. Macam mana nak laksanakan hudud? Jadi ada orang tolak hudud ataupun tak, dia kata hudud belum sesuai dilaksanakan. Sebab apa? Sebab masyarakat kita masih jahil, kan? Pasal hudud pun dia tak tahu apa lagi. Solat pun tak tahu ke mana. Tuhan pun tak kenal. Maka buat masa sekarang hudud belum dilaksanakan. Orang macam ni tak salah. Yang salah apa dah? Dia kata hukum Tuhan ni memang tak boleh pakai. Bila masa tak boleh pakai, itu rosak akidah dia dan boleh jadi kafir. Kalau dia jadi kafir, sia-sialah segala solatnya, ibadatnya. Jadi kita tengok sebab apa orang tolak. Macam-macam sebab, kan? Kadang-kadang sebab dia jahil, kadang-kadang sebab dia rasa buat masa sekarang, dalam situasi sekarang belum sesuai dilaksanakan, kan? Macam ni lah contoh peringkat awal Nabi berdakwah di Madinah, di Mekah, kan? Hukum hudud ada tak? Tak ada, kan? Kenapa tak ada lagi? Sebab masalah lebih besar daripada hudud apa dia? Manusia tak beriman kepada Allah. Manusia tak percaya pada hari akhirat. Macam mana nak dilaksanakan hukum hudud? Kan? Maka setelah dah faham akidah,
mantap akidah dan percaya pada Allah, yakin pada hari akhirat, yakin pada dosa pahala, turunlah ayat berkenaan dengan hukum hakam, iaitu ketika di Madinah turunlah ayat tentang hukum hudud, dalam keadaan masyarakat telah faham, telah beriman kepada Allah dan boleh terima, kan? Ustaz, ada orang mengatakan masa itu Al-Quran tak habis turun lagi Ustaz. Sekarang Al-Quran dah habis turun. Yalah, betul lah. Lengkap. Tak, sekarang soalannya kenapa hukum hudud belum diturunkan di Mekah? Kenapa tak diturunkan? Betul lah Quran tak lengkap, tapi Allah boleh tak menurunkan ayat tentang hudud di Mekah? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa tak diturunkan? Sebab ada masalah yang lebih besar daripada itu, iaitu manusia tak percaya kepada Allah. Kalau tak percaya pada Allah, bagaimana mereka nak percaya pada hukum Allah? Kan? Jadi masalah besar masyarakat kita ialah apa dia? Jahil agama, tak beriman kepada Allah, tak kenal Allah. Jadi sepatut bagi saya lah, hukum hudud wajib bila-bila masa kita laksanakan. Tapi ada ketika kita kena tangguhkan. Sama juga Umar pernah menangguhkan hukum potong tangan kepada seorang yang mencuri. Sebab apa? Tak cukup syarat. Kan? Dia memang tak ada kerja dan orang yang patut bantu dia pun tak bantu, maka dia terpaksa mencuri. Ketika itu hukum hudud tak boleh dilaksanakan. Kita kena yakin sebagai orang Islam, hukum hudud adalah hukum Allah yang wajib kita laksanakan. Tapi bukan semestinya dilaksanakan sekarang. Tengok keadaan, kan? Dalam keadaan jahil, kalau kita laksanakan, rasanya orang lagi pandang Islam tu adalah agama yang, ya, dalam keadaan manusia tak faham agama, tak faham Islam. Orang Melayu pun tak faham Islam. Tengoklah, dah berapa tahun merdeka? 55 tahun. Universiti semakin banyak, ada pula universiti Islam, ada fakulti pengajian Islam, masjid semakin banyak, kuliah agama di masjid semakin banyak, rancangan agama di TV semakin banyak. 55 tahun merdeka, tapi bila nak cari kapal terbang, dia cari siapa? Raja Bomo. Nak beritahu pemimpin kita tu, itulah akidah pemimpin kita. Di mana Allah dalam hidup mereka? Tengah-tengah kapal terbang hilang, dia buat majlis maksiat, kan? Sampai 6 orang remaja mati. Itulah pemimpin kita. Terlalu jahil dengan Islam. Terlalu jahil. Tapi masuk bulan Ramadan, nampak tak alim? Nampak. Bila buat malam cinta Allah dan Rasul, kalah Mekah. Kalah Saudi. Kan? 500,000 kata Jamil Khailah. Dia kata ini satu benda yang baik, orang ramai. Tengok, cara berfikir dia tak betul. Islam bukan kerana ramai. Islam ialah terletak pada kualiti dia. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa ramai yang ikut? 70. Tapi yang kita datang hari ini, semua datang daripada 70 orang tu. Kan? Buat apa ramai tapi semuanya kosong? Kan? 500,000. Besok salat subuh di Putrajaya, 50 orang. Kan? Apa faedah? Okey. Hukum hudud wajib kita laksanakan. Tapi dalam keadaan masyarakat dah sedar, dah faham. Dan sebab itulah hukum hudud belum diturunkan semasa di Mekah. Tuhan boleh nak turunkan. Tapi kalau dilaksana dalam keadaan manusia tak beriman kepada Allah, huru-hara lah. Bahkan bila musuh perangi kita, wajib tak kita perangi dia? Wajib tak? Tapi bila orang musyrik Mekah memerangi sahabat-sahabat Nabi di Madinah, tangkap dan menyeksa mereka, Nabi perangi tak mereka? Tak. Kenapa pula? Kenapa tak lawan? Kita kan agama yang benar. Nabi tengok keluarga Ammar bin Yasir diseksa. Nabi kata apa? Sabran al-Yasir. Sabar, sabar. Bahkan turun ayat Tuhan kata apa? Kufu aidikum. Tahan tangan kamu. Jangan lawan. Wa aqimus solat. Dirikan solat. Kenapa? Waktu tu tak sesuai. Kalau kamu berperang, apa jadi? Islam tak akan sampai ke Madinah dan tak akan tersebar di seluruh dunia. Nabi Muhammad pun akan diperangi dan dibunuh di Mekah. Kalau Nabi melawan orang musyriki di peringkat awal. Kan? Okey, boleh. Jadi kena tengok semua sudut lah. Kalau siapa yang tolak hudud, tanya dulu kenapa dia. Jangan cepat kita menghukum. Okey, boleh.
Habis, ha? Habis. Kemudian Tuhan simpulkan. Apa dia? Penyakit orang Yahudi, penyakit Bani Israel, ulaika. Ayat 86. Ulaika. Itulah allazina, orang-orang yang ishtarau. Mereka telah membeli al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi iaitu memilih agama ikut apa yang sesuai dengan nafsu dan menolak apa yang tak sesuai dengan nafsu. Tuhan gambarkan sama seperti mereka membeli dunia. Kenapa dia tolak agama yang tak sesuai? Sebab ada kepentingan dunia. Dan Tuhan sebut di sini perkataan apa? Membeli. Kenapa Tuhan guna perkataan membeli? Kehidupan dunia boleh beli tak? Boleh. Boleh. Ada jual kat kedai mana? Pergi Maidan, bagi saya kehidupan dunia 1 kilo. Boleh. Kemudian akhirat, boleh tak dijual? Siapa nak beli akhirat saya? Mana boleh? Tak boleh. Tapi kenapa Tuhan guna perkataan jual beli? Jual apa dah? Akhirat. Beli apa dah? Dunia. Kenapa Tuhan guna perkataan jual beli? Pertama, Tuhan nak gambarkan bila kita membeli, kita beli yang kita suka tak? Kita beli sebab kita pilih kan? Itu pilihan kita. Ada tak kita beli kerana terpaksa? Ha? Tak ada kan? Jadi Tuhan nak gambarkan orang Yahudi ni, dia pilih jalan yang sesat, itu memang pilihan dia. Macam dia nak pergi membeli, pilihan dia, kehendak dia, dan dia setuju. Maka dia pun beli. Bukan takdir Allah. Kan? Satu. Yang kedua, Tuhan nak sebut, kita kalau nak beli, kita akan pastikan yang kita beli tu, barang yang kita beli lebih berharga, lebih bernilai daripada duit yang kita bayar. Betul tak? Betul tak? Okey. Kita nak beli telefon. Harga berapa? Harga berapa? 1,000 kan? Kita nak bayar duit dengan duit 1,000 tu, telefon yang kita dapat, kita akan pastikan lebih bernilai daripada 1,000. Betul tak? Barulah kita beli. Apa dia nilai dia? Banyak kegunaan dan kita boleh pakai dalam tempoh yang lama. Nilai dia lebih baik daripada 1,000. Baru kita beli. Sama juga kalau kita penjual, kita ambil duit tu, kita jual barang kita, maka duit yang kita dapat tu lebih baik daripada barang yang kita jual. Kan? Kita nak jual kereta. Kereta apa? Toyota Vios, kan? Kita nak jual dengan harga 50,000. Maka kita kena pastikan duit yang kita dapat 50,000 lebih baik daripada kereta yang kita jual. Itu maksud jual beli. Tapi sekarang orang Yahudi ni, dia beli apa dia? Dia beli apa? Kehidupan dunia. Apa yang dia jual? Akhirat. Jadi Tuhan nak gambarkan ini adalah jual beli yang paling rugi, jual beli yang paling bodoh. Kenapa? Dia beli apa dah? Kehidupan dunia. Berapa lama dunia? Mata'un qalil. Sekejap sahaja. Kemudian dia jual apa dah? Akhirat. Berapa lama? Kekal abadi, nikmat yang kekal abadi dalam syurga. Makna dia beli benda yang sementara, yang susah, dia jual benda yang senang dan kekal abadi. Inilah jual beli yang paling bodoh. Kan? Macam saya beli kereta, saya beli kereta kancil yang dah buruk, tayar pun longgar, pintu pun tercabuk. Harga berapa? 100,000. Orang kata apa? Bukan setakat rugi, memang bodoh. Kan? Kalau saya beritahu isteri saya yang saya beli kereta kancil, harga dia 100,000. Tengok-tengok tayar nak tercabuk, pintu dah itu kan. Isteri saya kata apa?
Tak, isteri. Ya Allah, menyesal aku kahwin dengan abang ni. Kan? Punyalah bodoh 100,000. Betul tak? Betul tak? Tapi ramai tak orang yang lebih bodoh daripada itu? Apa dia? Ha? Bila masuk azan, dia tengok drama lagi tu. Makna azan tu Tuhan panggil kepada apa? Hayya 'alal falah. Marilah menuju ke jannah, marilah mendapat syurga. Tapi dia tengok apa? Drama Korea. Bodoh tak? Ramai tak? Oh, kalau saya beli kereta tadi, semua pakat setujukan bodoh. Bila kita buat, kan? Setengah jam lagi kan? Setengah jam. Tak apa, drama ni nak habis dah. Ya Allah. Kalau salat awal waktu, Nabi kata apa? Amalan yang terbaik salat di awal waktu. Ada tak hadis? Tengok habiskan drama supaya solat kamu khusyuk. Ada? Tak ada. Kadang-kadang itu baru lewat setengah jam. Ada tak yang sanggup melewatkan solat sampai 2 jam? Sebab apa? Buka internet. Bersembang kosong. Betul tak? Itu 10 kali bodoh daripada beli kereta kancil 100,000. Kan? Saya beli kereta kancil itu sebab apa? Sebab nak bagi pengajaran pada isteri saya. Kan? Kadang-kadang dia banyak, ini contoh bukan betul dah. Ya, kadang-kadang isteri banyak buang masa kan. Hari tu dia tak baca Quran satu hari. Dia buat apa? Buka internet. Kan? Buat apa ni? Masak, tengok resipi kan. Sampai hari tu tak baca Quran. Bukankah dia menjual akhirat dan membeli dunia tu? Kan? Itu yang Tuhan sebut. Bukan Bani Israel saja ni. Ramai sangat. Kadang-kadang suami kita, kadang-kadang anak kita buka aurat kan. Untuk apa? Nak jumpa kawan. Untuk apa? Nak pergi belajar. Belajar untuk apa? Nak cari dunia. Tapi dia jual akhirat. Samalah. Samalah. Tuhan kata tu tak aurat. Tak nak. Aku nak kerja dunia. Mana kamu menjual akhirat dan membeli kehidupan dunia. Maka Tuhan kata apa? Fala yukhaffafu. Maka la yukhaffaf, tidak diringankan anhum azab wala hum yunsurun, dan tidak mereka ditolong. Subhanallah. Siapa ni? Siapa ni yang tidak diringankan azab dan tidak ada siapa boleh tolong mereka di akhirat besok? Siapa ni yang siapa yang jual dunia ni? Iaitu yang memilih-milih dalam agama. Yang dia suka, dia ambil. Yang dia tak suka, dia tolak. Kalau bab doa, okey lah ustaz. Tapi bab tutup aurat ni susah lah. Kalau bab doa-doa ni, okey. Tapi bab berhenti mengumpat ni, saya dah biasa je. Kalau tak mengumpat ni rasa macam pening je kan. Blur je. Ha? Okey, boleh? Boleh? Cukup lah? Cukup. Banyak ayat kita belajar ni? 3 kan? Jadi kesimpulannya apa dia? Dalam agama tidak ada pilihan. Bila Allah perintah apa saja, sami'na wa ata'na. Bila kita memilih-milih, maka kita telah menjadi seperti orang Yahudi. Dan kemungkinan amalan kita sia-sia, tak dapat pahala. Dan di akhirat kita akan dikembali kepada azab yang pedih. Okey, cukup ah? Ada soalan tak? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.